Selamat datang ke Peachtree Morning Show dari DCI. Cara bijak untuk mula hari anda. Selamat menonton. Hai, saya Keshi Michael Roach bersama dengan Seji Arau dan Nur Ibrahim. Kami akan bersarapan bersama kamu. Jemputlah kami ke rumah anda dan pastikan sarapan yang enak, kopi yang sedap. Jadi, hari ini kami ada soalan yang susah. Soalan dari Mexico City. Siapa yang akan tunjukkan soalan ni ya? Saya akan tunjukkan dari Aurora dari Mexico. Hai, saya Aurora dari Mexico City. Mengenai episod 15, menghubungkan orang, saya nak berhubung dengan anak saya yang berumur 11 tahun. Saya tak jumpa anak selama 8 tahun. Ayahnya membawa dia lari jauh secara haram setelah saya menangi hak penjagaan setelah penceraian kami itu. Jadi, apakah benih yang seharus saya tanam untuk berhubung semula dengan anak saya melalui cara yang berkesan dengan bertutur dengan ayahnya? Baik, saya nak mula dulu. Kemudian Seji yang handal tentang unsur-unsur lain dalam soalan akan teruskan ya. Sebagai pengenalan, saya nak kata walaupun kami belajar tentang sistem benih dan kami belajar bagaimana perbaikikan keadaan atau ubah keadaan melalui ubah benih, ini tak bermakna anda tak boleh berjumpa dengan pihak berkuasa atau pergi ke mahkamah. Ramai orang berjumpa dengan saya dan berkata, oh, tak baiklah untuk cari pertolongan dari polis atau berjumpa dengan peguam. Tapi sebenarnya adalah okey jika undang-undang adalah sebegini di negara anda. Jadi wajar pergi ke polis atau lapor kehilangan seseorang atau berjumpa dengan peguam dan mulakan kes undang-undang. Selagi dalam hati anda tiada perasaan kebencian, hanya rasa simpati terhadap mereka, anda cuba fahami fikiran mereka. Ramai orang bertanya kepada saya, macamlah tak belas kasihan untuk memecat seseorang pekerja buruk. Saya rasa anda harus pecat pekerja yang buruk di syarikat. Sebenarnya anda harus faham pekerja buruk tu berasal dari diri anda. Jadi jika anda pecat dia dan jika anda berjumpa dengan peguam atau polis, sama ada ia berkesan atau tidak, sama ada anda dapat apa yang anda mahu, itu bergantung kepada benih anda. Tapi kita tak beritahu anda tak guna cara pengundangan tu ya. Ya, ada 3 bahagian untuk soalan ni. Yang pertama ialah dia nak hubung kait semula dengan anaknya. Kedua ialah anak dia dipisah secara haram daripadanya. Ketiga ialah cara pendekatan yang berkesan untuk ayah anak. Jadi itulah 3 elemen atau 3 pelan 4 langkah yang kami boleh fokuskan. Ya, mari kita mula dengan pandangan pertama. Saya bahagikan soalan kepada bahagian berbeza yang agak lebih jelas dan berkesan. Jadi dia kata nak berhubung dengan anaknya di mana mereka tak berjumpa selama 8 tahun. Masa tu agak lama. Bagi saya rasa sakit hati juga. Saya benar-benar berbalas kasihan dan faham situasinya kerana saya pernah bekerja dengan wanita yang kehilangan anak mereka. Jadi saya faham perasaan anda dan benih yang anda boleh tanam. Saya rasa jika anda telah putus hubungan dengan seseorang dengan sengaja, adakah anda putuskan hubungan atau komunikasi dengan seseorang secara paksa tanpa beritahu atau tak faham mereka berasal dari benih anda sendiri? Ini boleh dikatakan hentikan pemotongan hubungan
cuba hentikan apa yang anda telah lakukan dalam hidup anda dan cuba baikikannya. Tanam benih untuk berhubung kait sekali lagi. Terdapat banyak benih yang kita dapat tanam seperti cuba hubungi gerakan yang lama yang kami tak hubungi, terutama ni pada masa ni apabila kita semua rasa seperti hubungan kita terputus kerana semua orang sekarang tinggal di rumah sendiri. Ambillah peluang ni untuk berhubung dengan seseorang yang jauh secara fizikal, tapi gerakan macam ni dapat buat mereka rasa kait hubung. Saya fikir ini benda yang praktikal. Lalu buat meditasi kopi 2 kali sehari, seberapa banyak yang anda boleh buat, serta dedikasikan benih-benih ni untuk hubung kait semula dengan anak anda. Saya rasa tak ada satu jawapan ya, tapi anda kena tahu kemampuan, kelebihan anda dan gunakan mereka. Mesej utama yang saya nak sampaikan di sini ialah hubung kaitkan orang lain. Gunalah kemampuan dan kelebihan anda untuk menyatu padu orang. Contohnya saya tolong Nur yang tinggal di negara lain dari ayahnya. Dia biasanya menelefon ayahnya di nama kos tu amat tinggi kerana panggilan antarabangsa. Jadi saya bercadang sebenarnya boleh guna Skype. Dengan beli $10 kredit Skype tu, ia kos panggilan 1 jam yang tak begitu mahal kan. Saya pula tolong dia siapkan tu serta bayar kos tu yang tidak berapa mahal sangat kan, tapi saya dah tanam benih yang sangat baik. Jadi ini perkara yang remeh-temeh. Dan saya suka teknologi, saya suka perkara ni. Jadi itulah cara saya bantu. Tapi yang utamanya ialah menyatu padukan orang dengan apa-apa yang kita boleh buat lah. Saya ada idea yang serupa dengan Seiji. Kawan saya beritahu saya minggu ni yang saya ni ada tabiat yang buruk. Saya tahu saya ada banyak 1000 tabiat buruk. Mana satu? Anda tahu 10 kelakuan terbaik kan? Dan di sebaliknya ada 10 perbuatan yang paling buruk. Saya ingat nombor kelima ialah memisahkan orang melalui ucapan anda. Katakan ada 84,000 perbuatan negatif. Padahal ada 10 yang paling buruk seperti top 10 lagu di radio. Jadi ia pastilah sesuatu yang kami sentiasa lakukan, mungkin beberapa kali sehari, kerana saya sentiasa bergurau tentang orang lain di mana how to hanya separuh benar. Contohnya mungkin saya bersama Seiji dan Nor, kemudian saya akan bergurau tentang seseorang yang tiada di sini. Saya mengkritik seseorang itu yang tak ada di sini. Saya tak betul-betul kritik mereka, tapi saya bergurau, tapi sikit macam kritikan mereka. Saya fikir saya hanya bergurau, jadi tak mengapalah. Tapi sebenarnya itu sesuatu yang buruk, benih yang buruk. Ia mengakibatkan mereka berjauhan sikit antara satu sama lain. Jadi menurut buku kuno, kita lakukan ni sekurang-kurang sekurang-kurangnya beberapa kali setiap hari, di mana kita cakap sesuatu yang pisahkan orang. Saya cuba buka kafe Peachtree ni, tapi amat sakit kepala dengan kerajaan tempatan kerana bandar ni kecil, sangat kecil. Saya ada tabiat buruk di mana saya akan mengkritik kerajaan tempatan dengan kawan-kawan saya. Tapi sebenarnya mereka tak begitu buruk, cuma saya rasa geram. Tapi mereka lakukan apa yang sepatut dilakukan. Jadi saya sedar hari ini, saya rasa Aurora berhati-hati, jangan pisahkan orang. Berhati-hati agar tanam benih positif untuk menyatu padukan orang
kenalkan satu sama lain, fahami bagaimana dua pihak boleh bekerjasama, dan kemudian seperti yang disebut oleh Seiji, anda dapat hubung kaitkan semula dengan anak kamu. Bagaimana dengan masalah haram tu? Sebenarnya saya sangat gembira ditanya dengan soalan ni. Saya berasal dari Mexico. Terdapat banyak perkara yang diterima oleh kalangan atau ramai yang dilakukan, tapi saya telah hentikannya selepas belajar sistem Diamond Cutter ni. Contohnya menonton wayang atau drama dari laman web yang tak sah. Dalam fikiran saya, saya hanya nonton dalam talian, saya tak muat turun pun atau beli cakra parat cetak rompak. Golongan ni pun, kami ni pun tak bunuh orang atau buat jahat. Kami cuma tak sokong saluran yang satulah. Selepas saya belajar sistem DCI, saya faham pemikiran juga beri kesan besar. Seperti inilah, saya ambil masa untuk ubah tabiat saya. Contohnya, saya rasa sangat gembira dengan perubahan ni kerana sekarang saya dikelilingi dengan orang yang beretika dan hebat seperti yang dikatakan oleh Geschmaker. Orang ramai mula buat baik untuk komuniti. Kan ni tujuan adanya undang-undang. Kita hanya perlu hentikan kelakuan seperti ni. Masalah akan dapat diselesaikan. Itulah hentikan kelakuan yang kecil yang akan menyelesaikan masalah kami itu. Saya nak cadangkan kita boleh memberangsangkan benih-benih baik melalui meditasi kopi atas benda-benda baik yang dilakukan seperti patuhi undang-undang atau tunaikan hasrat seseorang. Sebabnya tak tunaikan hasrat seseorang juga sama seperti langgar hak peribadi seseorang. Jadi, benih-benih mematuhi undang-undang, menghormati hasrat orang lain seperti ini boleh mempercepatkan benih-benih baik tu untuk bercampak. Kita semua ada benih-benih yang baik kan. Jadi, buatlah mereka bercampak dengan lebih cepat. Okey, sekarang saya nak ke bahagian yang ketiga di mana ia berkaitan dengan hubungan dengan bapa dan anak. Soalan ni ingatkan saya semasa saya nak beli kafe ni. Tanah kafe ni tak diikat surat dengan betul sejak dah 50 tahun yang lalu. Jadi kami kena cari semua saudara mara si mati yang meninggal dunia berapa tahun yang lalu. Saya ambil 2-3 bulan untuk cari mereka semua. Mereka tinggal bersererak di tempat di Amerika. Saya kena sediakan surat agar mereka tanda tangan dan berjanji jual tanah datuk mereka yang telah meninggal dunia tu. Tapi seorang pemuda tak balas surat saya tanpa apa-apa sebab. Bukan kerana tentang harga. Dia tak mau tanah tu atau kafe tu. Cuma dia kata dia sangat sibuk dan sengaja tangguh masa untuk tanda tangani surat ni. Dia kata saya akan tanda tangani tapi lambat sikit. Bagi saya, masalah arah mungkin lebih serius. Mungkin bapa anak anda takkan hubung anda tak dapat carinya. Mungkin kalau dapat cari pun dia tak mau berkomunikasi dengan anda. Jadi apakah pandangan anda berdua? Apakah benih yang baik yang boleh tanam untuk orang tu bekerjasama? Saya rasa dia boleh bantu seseorang wanita yang juga hadapi masalah yang serupa ni. Ramai wanita bercerai ada hadapi masalah hak penjagaan. Bantulah mereka mengharungi rintangan ni. Tanam benih baik untuk selesaikan masalah ni. Tak semestinya masalah serupa, tapi bantu mereka dari segi emosi ataupun beri nasihat undang-undang ataupun berkongsi informasi
atau beri galakan ataupun ajar mereka 4 langkah agar mereka dapat atasi masalah mereka. Dan saya rasa ini salah satu cara yang efektif untuk situasi ini. Apakah pendapat anda, Seji? Cadangan Nur itu baik, tapi saya ingin beri cadangan yang sedikit berbeza, iaitu lingkaran pihak ketiga, third party loop. Saya beria-ria semasa belajar konsep ni. Apa tu lingkaran pihak ketiga? Contohnya, masalah saya ialah rasa marah atau tak bersabar. Saya senang saja berasa marah. Biasanya kita akan jumpa ahli psikologi, berbual dengan mereka, dan kita tahu cara ni kadang-kadang berkesan, kadang-kadang tak. Apa yang hebat dengan lingkaran pihak ketiga ialah kita hanya perlu baiki sifat benih buruk tu, bukannya orang tu, dan anda tak perlu berhadap dengan orang tersebut tu. Jadi jikalau saya tak dapat berdepan dengan pencetusan kemarahan saya, terutamanya satu perkataan atau tindak tanduk pun saya tak dapat terima, saya boleh baiki benih saya dengan orang lain. Lama kelamaan keadaan akan berubah. Untuk masalah ni, kena berhadapan dengan bekas suami mungkin agak sukar. Jadi dia boleh tanam benih dengan orang lain kan. Itulah jadi untuk masalah ni susah untuk berhadapan dengan bekas suami. Jadi boleh tanam benih dengan orang lain. Ya, untuk kes Aurora, mungkin dia boleh bantu seseorang supaya menghormati keputusan orang lain, buka hati untuk bekerjasama agar lebih sudi berkomunikasi dengan mereka. Saya juga suka idea lingkaran pihak ketiga tu. Jadi Nur, anda berdua sangat mahir buat kesimpulan. Jadi apa yang perlu dia lakukan untuk dapat balik anaknya? Dia nak hubung balik anaknya. Dia mahu perkara ini diselesaikan melalui melalui berkomunikasi dengan ayahnya, ayah anak tu. Bolehkah anda bagi 3 langkah yang ringkas? Berhubung balik dengan anak dia, saya cadang dia lakukan apa yang dia mahir untuk menyatu padukan orang. Hentikan kelakuan yang boleh menceraikan hubungan orang lain. Kita semua juga ada tu. Jadi kita buat tu sengaja dan tertanam benih menceraikan orang lain, terutama yang dalam fikiran itu. Jadi kena berwaspada. Yang kedua ialah mengenai masalah haram dari segi undang-undang. Perhatikan setiap kelakuan yang mungkin melanggar undang-undang atau tak sumbang kepada kebaikan masyarakat. Dan meditasi kopi, setiap kali anda mematuhi undang-undang seperti memasang tali pinggang semasa memandu, mengikut undang-undang agar benih baik anda berbunga. Bagaimana dengan berkomunikasi dengan ayah anaknya dengan baik? Untuk yang ketiga, seperti yang saya katakan, lingkaran pihak ketiga tu tanam benih di pihak yang lain. Contohnya, dalam senario ini, saya akan bantu seseorang yang degil, yang tak ikut nasihat. Saya bantu seorang kawan rapat yang tegas dengan pendiriannya, yang tak buka kepada komunikasi dengan seseorang itu untuk selesaikan masalahnya agar dia terima pandangan orang lain. Anda boleh cari seorang yang anda lebih mudah bekerja bersama tu. Nah, untuk ni meditasi kopi sekali lagi dan mendedikasikan benih baik anda untuk menyelesaikan masalah anda dengan sistem baru ni. Kami mengucapkan semoga-moga anda berjaya, Laura. Ya, saya nak mengulang sikit. Menurut sistem benih, adalah tidak salah merujuk kepada pihak polis atau mahkamah, tapi anda mesti tanam benih yang baik pada masa yang sama.
Jadi marilah kita dengar soalan untuk besok dan saya ada 2 pengumuman untuk kalian. Soalan ini juga berasal dari Mexico. Nama dia Alexandra. Inilah soalannya. Perder la cordura y cuál sería la semilla que se debe sembrar si la has perdido o si quieres ayudar a alguien a recuperar la cordura. Gracias. Okay, so I'll translate. So it's Alejandra from Mexico, and she says, "What is the seed? What seed did we planted to?" Baik, saya akan terjemahkan soalan Alexandra dari Mexico. Dia kata, apakah benih yang kita tanam untuk menghindari diri daripada hilang waras dan bantu orang yang kurang waras tu? Apakah benih yang kita tanam agar tidak menjadi tak waras dan bantu mereka yang kurang waras tu? Baik, itu soalan yang amat sukar. Okey, saya ada 2 pengumuman. Minggu ni kami ada senarai lagu minggu untuk Peachtree Cafe Spotify. Anda boleh hantar lagu kegemaran anda kepada lingkaran ni, musicmix@diamondcutterinstitute.com. Jika anda perlu bantuan, cuba tekan pada 3 titik di atas dan kami akan lagu-lagu untuk minggu ni dan keputusan akan diumumkan pada hari Jumaat. Jadi setiap orang di seluruh dunia dapat dengar lagu yang menarik. Semua jenis lagu yang anda suka, itu mungkin lagu klasik atau rock atau rock and roll, hip hop atau lain-lain, dalam apa-apa bahasa pun boleh. Kami akan pilih satu senarai lagu yang terbaik untuk berkongsi dengan kalian dan anda semua boleh dengarnya pada hari Sabtu dan hari Ahad. Pengumuman satu lagi ialah sepatutnya kami di Sedona College of International Management, SCIM, kami sepatutnya ada satu penggal latihan untuk guru DCI dari 19 Mei hingga 2 Jun. Latihan selama 2 minggu. Kami akan lakukan 3 kali setiap tahun, tapi disebabkan oleh wabak COVID, tahun ni latihan ini telah dibatalkan. Biasanya dalam tempoh tu saya akan beri 65 kelas mengenai bagaimana menterjemah buku-buku purba dan Seji adalah salah satu ahli penterjemah yang premier. No ialah salah satu ahli penterjemah tahap kedua ke bahasa Arab. Kami menjemput kalian menyertai kelas kami. Ini kali pertama kami buat kelas ini dalam online. Ia juga live untuk pertama kali. Semua orang boleh menyertai kelas ni. Kelas ini sangat suka, 1 jam untuk setiap sesi dan kami akan merangkumi 10 buku purba Asia yang terbaik. Saya rasa ni adalah kelas yang amat menarik di dunia kerana gurunya sangat hebat. Saya rasa mendengar buku purba diterjemahkan secara live di setiap pelosok dunia amat menujakan. Jadi kami akan membahagikan masa kepada sebelah pagi dan sebelah petang untuk memudahkan rakan-rakan di Asia dan di Eropah menghadiri kelas ni. Kelas ini dijalankan pada pukul 7 pagi hingga 10 pagi waktu Arizona dan pukul 5 petang ke 7 malam waktu Arizona. Maksudnya setiap hari ada 5 kelas. Kami akan mendalami ilmu purba ni. Anda dijemput menyertai kami dengan menghantar nama dan informasi anda ke alamat email ni, iaitu mixnutsclass@gmail.com dan kami akan beri maklumat untuk mendaftar kelas ni. Ini adalah tarikhnya, iaitu
25 dan 26 tiada kelas. Seperti biasa, hari Minggu merupakan hari rehat. Kami mengalu-alukan kalian, mengalu-alukan kehadiran anda. Ya, saya ingin komen secara ringkas tentang kelas ni. Ini kelas yang hebat. Jika anda ingin tahu dari mana semua idea DC berasal, itulah kami akan bincangkannya secara mendalam. Ya, kami mengalahkan anda hantar soalan anda 30 saat dalam bentuk selfie. 30 saat bentuk selfie ke seedquestions@diamondcutterinstitute.com dan anda boleh tinggalkan komen anda di sebelah tonton video kami. Saya akan jawab komen anda semua. Saya sangat suka berkomunikasi dengan anda dan saya rasa gembira melihat komen-komen anda semua tu. Terima kasih menonton Page 3 Morning Show. Jumpa lagi.